Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, bersama saya lagi Zaki Han dalam channel saya. Siapa-siapa yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng tu sekali. Loceng untuk mendapatkan notifikasi awal untuk topik-topik yang saya akan kongsikan. InsyaAllah dalam channel saya ni sebenarnya adalah channel saya kongsikan topik-topik berkaitan fitness, berkaitan pemakanan, bagaimana nak hidup sihat dan sebagainya lah, dan lebih kepada kekuatan sebenarnya. Jadi untuk topik hari ini saya diminta oleh ramai untuk berkongsi tentang whey protein. Apa itu whey protein? Jadi sebelum saya cerita tentang whey protein, saya nak pergi kepada general pemakanan. Pemakanan kita terbagi kepada dua. Yang pertama, yang besar, yang paling besar adalah kategori makro. Makro ni besar, maksudnya besar. Jadi makro kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak dan air. Air paling banyak diperlukan oleh badan kita. Manakala kategori mikro adalah fiber, serat kita, lepas tu vitamin dan mineral, yang dua tu, yang mana badan kita tak perlukan dalam jumlah yang sangat banyak. Makro kebanyakannya ada kalori. Karbohidrat, 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori. Manakala 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Manakala air kosong tu tak ada kalori. Kalau air sirap, insyaAllah ada kalori kalau ada gula kat dalam tu. Kopi kosong dan sebagainya tak ada kalori. So fiber terbagi kepada dua, serat terbagi kepada dua, iaitu larut dan tak larut. Larut sebenarnya ada kalori, 1 gram 2 kalori, akan tapi dalam kiraan biasa kita abaikan sebab sukar untuk kita bezakan larut dan tak larut. Jadi biasanya kita assume serat 0 kalori biasanya lah. Tapi kalau kita tengok produk-produk seperti oats dan sebagainya dekat belakang tu, walaupun dia fiber, dia akan tulis ada kalori, karbohidrat ada berapa dan sebagainya lah. Jadi topik hari ini saya akan pergi kepada protein sahaja. Yang karbohidrat dan sebagainya saya akan cerita dalam topik-topik entry yang akan datang. Jadi protein saya akan pecah lagi. Saya pergi kepada whey protein sahaja lagi. Jadi protein, nama saintifiknya adalah asid amino. Amino acid, kalau kita tengok produk amino acid tu sebenarnya adalah protein. Jadi cuma nama besar protein, nama saintifik protein adalah amino acid. Amino acid yang kita ambil, yang badan kita perlukan, yang manusia ambil ada 20 jenis. 20 jenis amino. 20 jenis amino ini dibagi kepada dua, essential dan non-essential, ataupun perlu dan tak perlu. Perlu bermaksud memang badan kita perlulah. Tak perlu bukan maksud badan tak perlu, tapi badan kita dah ada banyak, daripada sumber dalaman kita pun dah ada dah. So manakala ada lagi pecahan-pecahan yang dipecahkan seperti BCAA, branch chain acid amino. Branch chain acid amino ni dia ada 3 amino kat dalam dia, iaitu valine, leucine, isoleucine. Jadi branch chain acid amino ni sebenarnya digunakan lebih kepada untuk muscle, pemulihan otot dan sebagainya. Bukan semua protein digunakan untuk muscle building, for your information. Jadi jangan kita anggap satu-satu makanan tu ada protein sahaja, tinggi boleh digunakan untuk bina otot. Sebab kadang-kadang makanan segera pun ada protein. Jadi kita ambil makanan segera dengan harapan supaya kita boleh menggunakan protein untuk membina otot. Memang tak boleh lah. Jadi protein ada banyak jenis, ada 20 jenis amino, dan bukan semua amino digunakan untuk bina otot. Contoh macam lysine untuk tenaga, glutamin lebih kepada untuk recovery, dan sebagainya lah. Jadi macam-macam jenis amino dalam tu. Jadi saya pergi kepada whey protein. Whey protein ni kalau kita tengok dalam market ni sebenarnya dah ada sangat-sangat banyak lah. Kalau compare dengan zaman waktu saya bermula dalam dunia kecergasan, saya bermula pada tahun 2000. Sekarang 2020. Nampak sangat saya dah tua. Jadi bermula pada tahun 2000. Kalau pada tahun 2000 tu saya ingat lagi, bawa 2000, 2005 dan sebagainya ke bawah. Ada satu je kedai suplemen, Widel, dekat KL Plaza dan Sunway Pyramid, kalau tak salah saya. Jadi dan proteinnya bukan murah seperti sekarang. Dia punya whey protein macam 400 lebih. Jadi sangat mahal. Kalau zaman tu kalau mampu beli tu kira berduit lah. Jadi kebanyakan yang main gym tu sebenarnya tak pakai suplemen dan sebagainya. Kalau ada pun suplemen murah ada. Saya ingat lagi brand ketika itu MLO. Dia punya rasa tu bagi saya lah, kalau tanya saya, rasa dia macam boleh tuang kat dalam longkang lah. Memang tak sedap lah. Tapi itu antara pilihan yang ada dalam market ketika itu. Cuma sekarang ni macam-macam lah protein yang sedap dalam market. Jadi apa itu whey protein? Whey protein ni bila cerita tentang whey protein macam-macam jawapan saya terima. Ada yang kata whey daripada soya, ada yang kata daripada kekacang dan sebagainya. Untuk pengetahuan anda, whey protein sebenarnya adalah daripada sumber, dia adalah
bahan buangan daripada proses pembuatan keju. Jadi dia menggunakan susu. Biasanya susu lembu dia campurkan rennet kat dalam tu. Rennet. Jadi bila campur rennet dia akan hasilkan keju. Jadi keju bahan buangan itu ada satu air dan sebagainya. Mula-mula dia tak tahu nak buat apa, dia buang. Jadi lama kelamaan dia tahu, oh ini tinggi protein dan sebagainya. Jadi dia proses, dia jadikan dalam bentuk serbuk, dan sampai sekarang lah ada dalam market. Bila ada dalam pasaran, saya ni banyak gangguan dalam percakapan sebenarnya. Boleh tengok balik video-video saya, saya cuba kurangkan insya-Allah. Jadi ada 3 jenis whey. 3 jenis whey yang common dalam market, iaitu whey yang paling murah, concentrate whey. Concentrate whey. Lepas tu kita ada isolate whey. Isolate whey ni sebenarnya dia dah pecahkan, dia dah asingkan. Kalau concentrate whey tadi tu, dia ada lactose, dia ada lemak kadang-kadang. Kita tengok jenis brand lah. Manakala isolate whey dia dah pecahkan. Dia dah pecahkan lemak dan lactose. Lactose ni gula dalam bentuk lactose. Jadi kebanyakan daripada kita sebenarnya ada alergi kepada lactose. Bila minum whey protein, dia rasa nak cirit-birit. Macam saya, contoh macam saya. Saya sebenarnya ada masalah lactose intolerance. Jadi bila saya ambil whey protein yang ada tinggi lactose ataupun ambil susu, even dash lady dan sebagainya, saya akan rasa sakit perut. Sebelum ni tak berapa teruk. Tapi bila dah terlalu banyak mengambil, kita ignore simptom-simptom awal tu, akhirnya menyebabkan masalah kritikal pada saya dan menyebabkan saya kena IBD, inflammatory bowel disease, yang mana merosakkan usus saya jadi nipis. Dia start ada inflammation dekat usus tu. Dan saya start berdarah. Jadi saya ingat lagi berat saya turun daripada 118 kilo ke 78 dalam masa 3 bulan. Saya masuk hospital. 2 bulan saya masuk hospital kerajaan. Bukan apa tak nak keluar sebab nurse cantik. Lepas tu saya pindah kepada hospital Pusrawi dan alhamdulillah lah, dia orang dapat detect masalah tu dan dia orang mulakan treatment dengan ubat-ubat tertentu lah. Jadi dan IBD ni sebenarnya masalah yang datang kembali, dan setiap tahun saya berdepan dengan masalah IBD tu. Jadi saya memang kena jagalah pemakanan saya, makanan-makanan yang pantang pada IBD. Memang saya tak boleh nak ambil, terutamanya susu. Sebelum ni saya boleh lagi minum susu Dash Lady kotak tu. Tapi sekarang kalau minum memang seksa. Cuma kadang-kadang anak bagi tu saya rasa sikit tu boleh lah. Tapi bila dah rasa tak selesa tu saya berhenti. Jadi isolate whey. Yang ketiga adalah kita sebut sebagai hydrolyzed whey. Hydrolyzed whey ni whey yang senang dihadam oleh perut kita. Dan ianya biasanya lebih mahal lah dalam market. Cuma hari ni saya tak nak bercerita tentang brand. Saya rasa ramai tahu saya merupakan duta produk kepada Power Mania. Tapi hari ni saya bukan nak cerita pasal Power Mania dan sebagainya. Saya nak bercerita secara general apa itu whey protein. Jadi apakah fungsi whey protein ni? Whey protein dia membantu dalam membina otot, dia membantu dalam lose weight, even membantu dalam certain kanser, pemulihan kanser dan sebagainya. Jadi ia banyak membantu dalam melengkapkan pemakanan kita. Ia bukan setakat protein, ada campuran vitamin, mineral dan sebagainya kat dalam tu. Jadi ia pelengkap makanan kita dan bukannya meal replacement juga. Bukan apa kadang-kadang especially mereka yang nak bina otot, bina kekuatan, mereka perlukan protein dalam jumlah yang tinggi. Jadi kalau kita makan ayam, makan daging, nak telan tu susah sangat banyak. Jadi kita terpaksa bergantung pada whey protein apa yang ada dalam market lah. Jadi sebenarnya siapa yang boleh pakai whey protein ni? Whey protein boleh kata kebanyakan daripada kita boleh pakai selagi mana tak ada masalah alergik. Satu alergik kepada lactose tadi tu. Lepas tu ada setengah orang dia alergi bila dia ambil whey protein, dia start timbul jerawat dan sebagainya. Yang tu jenis-jenis yang tak boleh lah. Dan majoriti yang sihat boleh ambil whey protein. Sihat ni maksud ada satu lagi masalah whey protein dikatakan juga menjadi penyebab masalah buah pinggang. Jadi mereka-mereka dengan kehadiran masalah buah pinggang sebenarnya tak digalakkan, memang tak dibenarkan ambil whey protein tambahan. Macam mana kita nak tahu kita ada masalah buah pinggang atau tak? Sebab kadang-kadang kita tak tahu sebab dia masih di peringkat awal. Jadi saya galakkan sekiranya anda nak menggunakan whey protein dengan serius, dapatkan buat medical check up di mana-mana klinik ataupun BP lab kalau kat Malaysia ni, dengan harga kalau full medical check up kalau tak silap saya serendah RM80, ataupun mungkin ada tempat lagi rendah kalau kat klinik
klinik Malaysia, klinik kesihatan. Klinik kesihatan mungkin lagi rendah. Saya tak pernah pergi klinik kesihatan. Jadi mungkin boleh dapat dalam RM1 ataupun tak tahu berapa bayaran dia. Cuma kalau di klinik dekat sekitar kawasan saya ni, harga paling rendah RM80. Jadi dia akan buat beberapa test lah. Biasanya 2 test biasanya, tapi ada banyak lagi, ada beberapa test lagi untuk mengesahkan masalah buah pinggang tu. Jadi test yang pertama kita sebut sebagai ACR lah. ACR ni albumin creatinine ratio. Dia akan check ratio albumin dengan creatinine dalam urine kita. Sepatutnya urine kita ni tak ada protein, tapi kalau dah start ada protein, maknanya something wrong sampai dengan kidney kita, buah pinggang kita. Jadi buah pinggang kita tak dapat nak proses, jadi dia akan buang, dia akan keluar. Satu lagi test yang biasa kita dengar adalah GFR, glomerular filtration rate. Dia akan check darah kita untuk check GFR. GFR ni biasa dia akan terus statekan kita berada pada stage yang mana masalah buah pinggang tu. Jadi boleh dapatkan test tu, test urine dengan test darah di mana-mana klinik, biasa di mana-mana klinik lah. Okey, jadi apakah simptom-simptom kalau kita nak tahu kita ada masalah buah pinggang? Sebab sebenarnya digalakkan sekurang-kurang setahun sekali lah kita buat medical check up, tapi ada juga golongan yang tak pernah buat medical check up. Okay, jadi simptom-simptom awal yang kita boleh tengok adalah kerap kencing. Bila kerap kencing dia sikit. Ada possible, ada kemungkinan, tapi belum tentu belum tentu ada masalah kini. Boleh jadi masalah lain. Kerap kencing, lepas tu kencing dia berbuih. Kencing berbuih ni bukan maksud kita kencing daripada tempat tinggi lepas tu ada buih. Itu buih yang lain lah. Tapi kalau kita kencing biasa pun dia start berbuih dan sebagainya, itu pun something wrong somewhere. Jadi simptom-simptom lain, kaki dan tangan start bengkak, dalam urine ada air kencing, badan cepat letih, jadi macam-macam lah. Macam-macam sebenarnya simptom-simptom, beberapa simptom yang common yang biasa kita nampak pada peringkat awal. Jadi mereka yang sebegini memang tak digalakkan ambil whey protein. Tetapi jika anda yang lain nak ambil whey protein, itu tak ada masalah. Cuma nasihat saya jangan terlalu bergantung pada whey protein. Bermaksud kat sini jangan tak ambil solid food, cuma semata-mata minum whey protein. Itu memang tak digalakkan. Bukan kata tak boleh, tapi tak digalakkan. Okey. Jadi kalau boleh tu, kalau tanya nasihat saya akan kata 70% pergi kepada solid food, makanan-makanan keras lah. Lepas tu baru pergi kepada makanan-makanan liquid. Boleh, tak ada masalah, bergantung pada bajet poket anda. Siapa-siapa nak pembelian whey dan sebagainya adalah bergantung pada bajet juga, tak semesti kena pakai, tak semesti wajib pakai. Jadi kalau boleh makan ayam, daging, ikan dalam bentuk solid sebenarnya lebih baik. Jadi berapa banyak sebenarnya kita nak pakai protein ni? Okey, yang itu sebenarnya anda kena kira dulu. Kena kira berapa keperluan kalori yang anda perlukan dalam diet anda, bergantung pada sasaran anda. Mungkin sasaran anda untuk lose weight, mungkin sasaran anda untuk gain weight, gain muscle dan sebagainya. Jadi kena kira dulu. Dalam topik ni mungkin saya tak cover kot macam mana cara nak kira, tapi anda boleh check, even dekat kita dah ada beberapa apps untuk kira, antaranya seperti MyFitnessPal. MyFitnessPal anda boleh download apps tu, anda boleh key in, masukkan berat badan anda, set macam dia punya detail-detail lah, so dia akan come out kat situ. Kita punya sasaran, katakan lose weight dalam masa berapa lama, 3 bulan. Jadi dia akan kira siap satu hari berapa kalori. Let's say satu hari itu 2000 kalori. Macam mana pecahan makro dia? Pecahan makro ni maksud kita punya karbohidrat, protein, lemak. Bukan bermaksud kalau kita diet ni, kita nak lose weight dan sebagainya, kita hanya ikut kalori. Hanya ikut kalori, contohnya kita makan benda merapu. Jangan makan benda jajan, contoh jajan. Sehari tu makan jajan saja. Makan mi segera saja. Itu benda merapu, kategori merapu lah tu. Bukan kata tak boleh, tapi lebih baik sebenarnya pemilihan makro yang baik. Jadi kita pecahkan. Pecahan biasa, pecahan common yang kita biasa dengar adalah 40-40-20. Yang mana saya, insyaAllah topik tu pun saya akan pergi lebih mendalam nanti dalam pecahan-pecahan makanan tu. 40% karbohidrat, 40% protein dan 20% lemak. Itu pecahan common yang biasa kita dengar lah, dalam, especially dalam dunia bodybuilding dan dunia kekuatan. Jadi boleh nak ikut guideline tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi samakan karbohidrat kita dengan lemak kita, just training macam biasa. Kemudian follow kita punya anda punya keperluan kalori dalam sehari. Suka tak suka konsep nak gain weight, nak lose weight adalah KICO, calorie in, calorie out. Bergantung pada itu saja. Kalau kalori anda lebih, anda akan gain weight lah. Cuma lebih tu lebih berapa banyak.
guideline asas, okey, jangan lebih daripada 30% daripada keperluan harian anda. Jadi kira kalau keperluan anda 2000, jangan lebih 30% daripada tu. Mana tak boleh lebih 2600. Kalau lebih daripada 2600, anda cenderung untuk gain fat sebenarnya. Makan banyak, memang saiz, tapi dalam masa sama perut semua naik dah semua. Kita tak nak yang tu. Jadi sama juga kalau diet, kalau nak lose weight. Jadi kalau nak lose weight, kita tak digalakkan lebih daripada 30% daripada keperluan kalori kita. Jadi kalau 2000 tadi tu, kita tak boleh rendah, tolak 600, bermaksud kita tak boleh rendah daripada 1400. Kalau rendah, dia pergi kepada kategori crash diet. Bila pergi kepada kategori crash diet, badan anda cenderung untuk kurus, memang kurus lah, memang shrink. Tapi dia akan shrink, dia akan hilang otot. Antara simptom pertama yang kita boleh tengok hilang otot ni adalah semasa kita training. Kalau kita training tu, badan kita dah start bau hancing. Dia kalau bau busuk biasa tu okey lagi, tapi dah start bau hancing. Okey, itu menunjukkan protein dah start breakdown. Protein breakdown. Jadi apa yang kita latih tu seolah-olah sia-sia. Memang kita boleh improve daripada segi kita punya stamina dan sebagainya, tapi otot kita pun sama terbakar. Sebab tu ada kajian kata kalau kita over exercise, over running, berlari, kita akan cenderung bakar up to 8% daripada otot kita. Memang betul ada kajian-kajian tu. Jadi berbalik kepada whey protein, terpulang pada bajet anda. Kalau anda nak ambil, go ahead, tak ada masalah. Okay? Dan kalau tanya saya, memang saya galakkan juga pengambilan. Bukan disebabkan saya merupakan duta produk, tapi saya tahu, saya yakin majoriti daripada kita sebenarnya pengambilan protein dia rendah, especially dalam diet di Malaysia. Kalau kita daripada kecil, kalau ingat lagi zaman-zaman kanak-kanak, kalau kita letak nasi tu, letak lauk lebih sikit, mak marah, "Oi, ingat orang belakang sekali." Itu menunjukkan sebenarnya kita lebih kepada carbohydrates. Jadi pemakanan kita banyak carbohydrates. Jadi protein itu agak rendah. Bila kita tiba-tiba dalam kita ubah pemakanan tinggi protein, kita rasa pelik dan tak boleh nak telan ayam dan sebagainya. Jadi boleh kalau nak guna whey protein. Jadi jika anda ada apa-apa soalan berkenaan whey protein, ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya, boleh utarakan, letakkan komen anda di bawah, ataupun tanya saya di Facebook. InsyaAllah saya akan cuba reply. Setakat ni alhamdulillah saya reply semua komen-komen dekat bawah, yang komen tanya soalan dan sebagainya. Dan kalau ada keperluan untuk saya menghasilkan video yang baru, saya akan rakamkan satu video yang baru. Jadi saya rasa itu saja daripada saya hari ini. Daripada saya Zaki Han, saya nak minta anda kalau boleh tolong subscribe, like video saya ni, dan sharekan pada kawan-kawan anda. Okey, boleh Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.